Baik, soalan B. Punca kuasa 5 untuk negatif 7,776 sama dengan, boleh juga ditulis dengan dalam kurungan negatif 7,776 berkuasa 1/5. So, apa yang awak kena buat dulu? Awak tekan 5 dululah. 5. Kemudian awak tekan shift. Awak tekan topi. Okay? Saya tulis kat sini lah kat whiteboard ni, sebab nanti dalam video tak ada yang rakaman muka-muka saya ni. Okay, so kalau dah tekan calculator, awak tekan 5. Kemudian awak tekan shift. Kemudian awak tekan topi, ada simbol topi macam ni. Okay. Kemudian awak masukkan negatif 7,776. So awak tekan sama dengan. So berapa awak dapat? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Okey, bagus. So itulah jawapan dia. Okey, jawapan dia negatif 6. Okey, itu cara nak tekan dalam kalkulator. Okey. So, kita dah faham lah cara nak calculate dengan menggunakan kalkulator. Daripada soalan 3 ni kita dah merangkumi tentang convert. Okey, soalan 1 kita convertkan punca kepada kuasa. Kuasa yang berbentuk pecahan. So, macam soalan 1A ni, punca kuasa 3 untuk 125 ataupun the cube root of 125 can be written as 125 to the power of 1/3. Okay, so mudahlah. Untuk soalan 2, kita daripada power, daripada indexes, kita convert kepada root. Okay, so contoh 2A 4 kuasa 1/2 sama dengan punca kuasa 2 4. Punca kuasa 2 bagi 4. Okey. Okey. So inilah law dia. Okey, law dia di mana nak bagi tahu yang A berkuasa M per N. Okey, macam tadi 1.2G, okey 1.2G tadi dia punya kuasa dia macam A kuasa 1 je, kuasa 1 per N. Maksudnya dekat atas ini always 1. Tapi untuk law yang seterusnya, dekat atas pun ada nombor yang lain. So sebab tu dia letak huruf M. So A berkuasa M per N boleh ditulis dalam 4 macam. Okey, maksudnya boleh difahami dalam 4 macam. Bermaksud A kuasa M per N boleh difahami dalam bentuk A berkuasa M kemudian dikuasakan dengan 1 per N. Okay, sebab apa? Sebab kan by law of power yang berkuasa kan. Contoh A berkuasa M, lepas tu berkuasa dengan 1 per N, bermaksud A berkuasa M darab 1 per N, maka kita akan dapat A berkuasa M per N. Okay, so kalau 1 per N ni dekat luar, M dekat dalam. Selain itu, kita boleh letak 1 per N dekat dalam, M dekat luar. Okey, benda yang sama sebab dia melibatkan hasil darab. Okey, dan juga kita boleh faham yang A berkuasa M per N kalau nak dikonvertkan ke dalam root ataupun punca. So, kita akan bagi tahu punca kuasa N bagi A berkuasa M. So, kalau nak bagi ingat, apa saja yang dekat bawah ni, dia adalah punca. Apa yang dekat atas ni, dia adalah kuasa. So, kita akan bagi tahu lah punca kuasa N untuk A berkuasa M. Okay. Dan benda ini pun boleh dikenali ataupun disebut punca kuasa N bagi A dikuasakan M. Gitu. Okay, so satu law je sebenarnya. Tapi dia boleh tulis ataupun boleh disebut dalam 4 macam. Okay, so kita ambil lah contoh. Kita ambil satu je. Kita nak convertkan dia. Okay, so let's say alright, 729 berkuasa 5 per 6. Okay, dia suruh convert dalam A berkuasa M dikuasakan 1 per N. So kita akan tulis 729
berkuasa 5 dikuasakan dengan 1/6. Macam tu je. Okay, kita nak faham cara nak convert dia. Okay, untuk yang ni pula dia suruh 1/n tu dekat dalam. Okay, so terbalikkan sahaja. So 729 berkuasa 1/6 berkuasa 5. Okay. Lepas tu seterusnya yang ni pun kita nak convertkan dia. So kita ingatlah yang 6 ataupun yang bawah adalah punca, yang atas adalah kuasa. So kita letak 6 siap-siap. 6 punca kuasa untuk 729 berkuasa 5. Macam tu. Ataupun kita buat kurungan 6 punca kuasa untuk 729 tutup kurungan berkuasa 5. Semuanya benda yang sama. Okey. Ada sebarang soalan? Tak ada. Okey. So dalam video kali ni kita dah belajar 2 law. Okey, 2 tambahan law. Okey, jom kita teruskan. Contoh soalan 1A. Okey, soalan 1A. 27 berkuasa 2/3. Okey, so dia suruh calculate. Okey, kalau bila mana calculate macam ni, dia perlukan jalan kerja. Kita boleh nak guna calculator. Kalau tekan calculator terus dapat jawapan. Tapi dekat sini dia nak kita tunjuk jalan kerja yang kita dah faham segala konsep berkenaan dengan indices. So dekat sini kita pilih lah. Kan yang ni adalah M berkuasa N. So kita boleh pilih nak sebut dalam, ada 4 macam tadi. So kita nak sebut yang mana. So let's say lah saya ambil 27 berkuasa 3. Not berkuasa 3. Nampak saya dah salah dah kat situ. Itu antara mistake yang selalu dibuat oleh pelajar dan juga cikgu. Okay, so 27 kuasa 1/3 berkuasa 2. Okay, so kita tahu yang 27 ini dia bukan base terkecil. So kita nak tahu 27 ini mana yang base terkecil. So kita cubalah 2 kan. Kita buat 2. Okey, 2 darab 2 8 4. 4 darab 2 8. 8 darab 2 16. 16 darab 2 32. Oh, dah terlebih dah 32. So kita cubalah nombor 3 pula. So 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. So maknanya base terkecil dia adalah 3. So kita akan bagi tahu lah 27 ini adalah 3 berkuasa 3 yang dikuasakan 1/3 dan dikuasakan dengan 2. Macam tu. Okey, maknanya kita kena simplifykan dia lah. Okey. Kemudian kita apply yang 3 kuasa 3 dikuasakan 1/3 ni adalah operasi darab. So bermaksud 3 berkuasa 3 darab dengan 1/3. So kita akan dapat, kita potong lah kan, sebab 3 darab dengan 1/3 akan jadi 1. So potong. Okey. So kita akan dapat 3 berkuasa 1. Bila mana berkuasa 1, kita tak perlu tulis pun 1 itu, dan dikuasakan dengan 2. Okey, so sama dengan 3 kuasa 2. Barulah awak tekan kalkulator. So awak akan dapat 9. Okey, so macam ni lah cara nak menyelesaikan soalan yang melibatkan indices, terutamanya untuk law yang A berkuasa M/N. Ada sebarang soalan? Cikgu. Ya, saya. Cikgu. Saya tak dapat tangkap bahagian 3 kuasa 3 yang Yang ni? Ya. Okey, tak apa, saya ulang lagi sekali. Okey, lagi sekali kita buat warna lain sikit. Warna kegemaran awak apa ya? Kita ambil semalam Liverpool menang, so kita ambil merah lah. Tapi merah ni makin-makin hijau. Okey, lagi sekali Okey, let's say lah kita ambil sebutan lain dulu. Sebutan lain contoh kita ambil, okey, macam ni tadi 27 kuasa 1/3 dikuasakan 2 kan. Kalau kita nak sebut benda yang lain pula boleh. So let's say lah 27 berkuasa 2
dikuasakan dengan 1/3. Okey. Kemudian yang 27 ini, okey, 27 ni kita perlu kecilkan dia. Kita perlu simplify kepada base terkecil. So base terkecil selalunya start dengan nombor 2 lah. Nombor 2 sampai lah nombor 9. Okey. Sebab apa bukan nombor 1? Sebab kalau base 1, awak kuasa apalah berapa kali, kuasalah berapa ribu ke, kuasa 8,000 ke, nilai dia tetap 1. Okey. So base terkecil yang kita boleh ambil dalam kes indexer adalah 2. So kita cubalah 2. Okey, tengok 2 darab 2 kan. Okey, 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. 8 darab 2 32. So dia dah melebihi daripada 27. So dia bukan base 2. So kita move on lah ke base 3 pula. So buat 3 darab 3 9. Kemudian 9 darab 3 27. So maknanya kita dah ada 27 kat sini. Okay, so dekat sini kita boleh faham yang base dia adalah 3 dan dikalikan sebanyak 3 kali. So dekat sini kita boleh faham yang dia adalah sebenarnya 3 berkuasa 3. Macam ni. So sebab tu kita buat kurungan lagi satu. Sebab kita nak bagi tahu yang 27 ini kita simplify kepada 27 saja. Tak ada kuasa 2. 27 ini saja kita convert kepada index form. Okay. So which is 3 berkuasa 3. Kemudian barulah kita datangkan 2 tadi. 2 ni dia masih ada lagi, tak berubah pun dan tak kacau lagi. 2 kat sini. Kemudian tutup kurungan besar berkuasa 1/3 pun tak kacau lagi. Okey. Kemudian barulah kita apply law yang lain. So yang ni 3 kuasa 3 dikuasakan dengan 2 dikuasakan dengan 1/3. So bila kuasa bertemu kuasa by law kita faham yang kalau kuasa bertemu kuasa, okey, operasi dia adalah darab. Okey, boleh So kita akan darab lah. Kita bagi tahu 3 berkuasa 3 darab 2 darab 1/3. Lepas tu kita buat jalan kecil macam biasa lah. 3 darab 2 6. 6 darab 1/3 awak akan dapat 2. So 2 tu adalah kuasa tau. Jangan pergi buat 2 besar kat sini. Okay. So kita masih memikirkan tentang kuasa. So dia akan jadi 3 berkuasa 2. So daripada 3 kuasa 2 ini barulah kita boleh apply law yang lain di mana 3 kuasa 2 bermaksud 3 didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. So kita kalau nak lagi panjang kita bagi tahu lah. Okey, ni 3 darab 3. So jawapan dia 9. Ini cara jalan kerja tanpa menggunakan calculator. So awak kena biasakan jalan kerja yang macam ni lah. In case kalau soalan dia kata selesaikan tanpa guna calculator, macam mana? Okey. Faham? Cikgu, terima kasih. Okey, bagus. Okey, kita go through lagi ke soalan lagi. Soalan yang ni juga calculate. Okey, yang ni saya boleh padam sebab dalam video nanti awak dia tengok banyak kali. Apa ni? Okey, jangan klik apa supaya Alah, lagging. Okey. Jom kita ke soalan seterusnya. Kita ambil yang best sikit lah. Sorry, lagging. Sebab whiteboard ni pun pakai online juga. Dahsyat betul dia punya lagging ni. Kenapa tak keluar lah kamu? Nampaknya. Okay. So kita pergi ke ambil yang besar nak. Kita ambil ni F. Jom kita buat sama-sama F. Okay, 1024 berkuasa 2/5. So memandangkan ini adalah berkuasa M per N. So awak boleh pilih lah awak nak dalam sebutan yang macam mana ataupun nama yang macam mana. So kita ambil lah contoh 1024 berkuasa 2 dan dikuasakan dengan 1/5. Okay. Ataupun nak mudah lagi supaya kita tak nak kacau.
kita duduk diam-diam dulu. Okey, kita duduk diam-diam. Maksudnya 2/5 ni jangan buat apa-apa. Daripada sini 1024 ni terus kita cari base terkecil dia. Lepas tu buat kurungan. Okey, buat kurungan. Lepas tu 2 kuasa 2/5 ni duduk kat luar diam-diam. Okey, so kita cari base terkecil. So tengoklah. Try 3 ataupun 2 lah, contohlah 2. Kalau awak tak nak buat tekan 2 darab 2 darab 2 darab 2, awak boleh ni lah, boleh try 2 topi macam ni 2, lepas awak tekan topi, lepas awak tekan dah 4. Kat sini bermaksud 2 kuasa 4. Okey. So awak tekan lah 2 topi 4. So awak akan dapat 16. Okey, bukan. Lepas tu awak try lagi lah, try and error. So awak 2 topi 8, 256. Tak boleh lagi. So 2 topi 9, 512. So 2 topi 11, 2048 dah besar dah. Okay, so maknanya kita kurangkan bawah sikit. So 2 topi 10. So dapatlah 1024. So always mula dengan base terkecil iaitu 2. Okay, lepas tu kita cubalah 2 topi 3, 2 topi 6. Okay, so kalau dia dah melebihi nombor-nombor yang tertera dekat sini, okay, nombor yang tertera dekat sini, so maknanya dia bukan base 2. So pakailah base 3 pula, cari lagi. Okay, so kita faham yang 2 topi 10 kita akan dapat 1024. So bermaksud base dia adalah 2 berkuasa 10. Macam ni. Okay, lagi mudah lah, lagi ringkas. Kemudian kita tahu ini adalah kuasa bertemu dengan kuasa. So bertemu dengan kuasa, operasinya darab. So 2 kuasa 10 darab dengan 2/5. So yang ni awak boleh tekan kalkulator lah. 10 darab 2/5 awak akan dapat 4. So 2 kuasa 4. So awak boleh tekan kalkulator 2 kuasa 4, nilai dia 16. Okey tak? Okey. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Tak ada, bagus. Okey, so alhamdulillah kita dah habis untuk law yang ni. Okey, kita dah habis untuk law yang ni. Dan kita boleh move kepada next law. Ke soalan 1 dulu. Soalan 1A. Okey, so awak tulislah dalam buku nota awak. Okey, soalan 1A. Punca kuasa 3 untuk C kuasa 2, D kuasa 3, darab dengan E berkuasa 1. Okey, semua ni dalam square root tau. Not square root, dalam root. Okey, root of 3. Kemudian darab, okey, darab ni dekat luar. Darab C kuasa 1/3 darab dengan D kuasa 2 darab dengan E kuasa 2/3. Wow. Kemudian dibahagikan semua dengan dalam kurungan C berkuasa -3 darab D berkuasa 2 darab E berkuasa 2. Okey, semua dah salin dah kan? Okey, sebab saya nak buat jalan kecil kat sini. Alright. Okey, ready? Bismillah. Kita buat pelan-pelan. Okey, kita tengok mana yang boleh disettlekan. Okey. Tengok dekat C ni yang C kuasa 1/3, D kuasa 2, E kuasa 2/3 ni, dengan dekat bawah ni C kuasa -3 dan seterusnya, semuanya dalam bentuk indices kuasa. Cumanya dekat punca kuasa 3 ni dia dalam bentuk root, dalam bentuk punca. So kita tukarkan dalam bentuk kuasa juga ataupun dalam bentuk indices. So kita kena tukarkan form dia. So kita faham yang punca kuasa 3 boleh juga ditulis dalam bentuk dalam kurungan C kuasa 2, D kuasa 3 darab E berkuasa 1/3. Okey, sebab punca kuasa 3 boleh juga disebut dalam kuasa, iaitu kuasa 1/3. Okey, kemudian darab, tak apa, salin balik je. Okey, untuk yang bawah ni tak apa, kita salin dulu.
Nanti pening pula. Okey, kita dah ubah satu. So kita ubah satu persatu, baru kita boleh faham. Okey. So semuanya dalam bentuk index form. Okey, then barulah kita apply law yang lain. Okey, yang ni untuk yang ni dekat yang first yang ni dia berkuasa 1/3 kan. So kita pakai law yang kuasa dekat ni, kuasa dekat luar ini. Okey, kuasa dekat luar ini. Kuasa dekat luar ini dikuasakan untuk setiap term. Okey, dikuasakan untuk setiap term. Sama juga dengan case yang kat bawah ni. Dua ini dikuasakan untuk setiap term. Okey, boleh faham So, kita pergi apply law itu. So, bila kita apply, so hilanglah bracket dia. So, kata C kuasa 2 dikuasakan dengan 1/3. So, bila mana kuasa bertemu kuasa, operasi dia ada darab. Okey. So, darab dengan D. Kuasa 3 dikuasakan dengan 1/3 bermaksud didarabkan dengan 1/3. Dan E dikuasakan dengan 1/3. Okey. Kemudian darab. Yang ni maintain, saling balik. Tak ada apa-apa pun, tak kacau. Dan yang ni pun kita kuasakan kat dalam. So bila kuasa bertemu kuasa, kita akan jadi darab. So C kuasa -3 darab 2. Darab dengan D kuasa 2 darab 2. Dan darab dengan E berkuasa 2. Okey. Nampak? Okey. So dah settle dia ni. So apa yang kita boleh buat? So kita tengoklah pada atas dulu. Okey, pada atas. Atas operasi darab. So bila kuasa darab dengan kuasa, beza yang tadi kuasa bertemu kuasa. Okey, kalau kuasa bertemu kuasa, operasi dia darab. Tapi bila kuasa darab dengan kuasa, operasi dia tambah. Okey. Ingat balik, recall balik. Okey, recall balik. Kalau A berkuasa M darab dengan A berkuasa N, so kita akan dapat A berkuasa M tambah N. Okey. So bila A kuasa M darab dengan A berkuasa N, operasi darab, base sama. So dekat kuasa kita hanya tambah. Macam yang tadi tu, kuasa ataupun base yang berkuasa dikuasakan nombor yang lain. So kuasa dengan kuasa tu kita kena darabkan dia. Itu nak bagi faham konsep dia. Okey, so kita apply lah yang atas dulu. Kita settle yang atas pelan-pelan. So C dengan C, D dengan D, E dengan E. So kita bagi tahu lah C 2/3 tambah dengan 1/3. Darab dengan D 3 darab 1/3 1 lah. So 1 tambah dengan 2. Lepas tu darab dengan E berkuasa 1/3 tambah dengan 2/3. Kemudian bahagi C -2 darab 3 -6. Lepas tu D berkuasa 4 dan E berkuasa 2. Okey, so kita selesaikan. So okey, ni 2 kuasa 3 tambah 2/3 tambah 1/3. So kita akan dapat 3/3. So jadi C kuasa 1. Okey, so D pula kuasa 3 dan E pula kuasa 1. So tak payah tulis, tak apa. Per C kuasa -6, D kuasa 4 dan E kuasa 2. Okey. Kemudian bahagi pula bila mana base sama. Sorry. Bila base sama, so kuasa yang melibatkan bahagi, so kita akan tolak. So kita recall balik kat sini. A kuasa M bahagi dengan A kuasa N sama dengan A berkuasa M tolak N. Okey. So ya Allah, lagging lagi. Okey. Tolong bagi kerjasama laptop. Ya, rehat jap. Okey. Baik. So C kuasa 1 tolak dengan -6. Dan D kuasa 3 tolak dengan 4. Dan E kuasa 1 tolak dengan
2. Kemudian kita dapatlah 1 tolak negatif 6, 1 tambah 6 lah. So 1 tambah 6, 7. Dan D negatif 1 dan E negatif 1. Tak habis lagi sebab kita ada berkuasa negatif. Okay, so apa-apa pun bila kita simplifykan dia, always jadikan nombor yang kuasa dia positif. So untuk berkuasa negatif, okay, apa yang kita faham dengan berkuasa negatif? Kita faham yang A berkuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okay, kalau dalam kurungan, contohlah dalam kurungan 3A berkuasa negatif N, maksudnya negatif N dekat luar. So dekat sini barulah kita bawa 3 dia sekali. So 1 per 3A berkuasa N. Oh, teruknya N dia. Okay, N. So N ni, jangan lupa N ni dikuasakan dengan 3, N ni dikuasakan dengan A. Okay, nak faham konsep kat situ. Baik, so untuk kes yang ni, D kuasa negatif 1 dengan E kuasa negatif 1. So dia akan jadi 1 per D dengan 1 per E. So C kuasa 7 per, ataupun nak bagi nampak lah, kita bagi nampak C kuasa 7 darab dengan 1 per D kuasa 1 darab dengan 1 per E kuasa 1. So C kuasa 7 darab atas saja. C kuasa 7 darab 1 darab 1. So dia adalah C kuasa 7 per C kuasa 7 ni bermaksud C kuasa 7 per 1 lah. Okay, so darab je 1 darab D darab E. So kita akan dapat D E. Habis. Inilah cara nak simplifykan dia. Okay, M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 3. Lepas tu dia kata 64 berkuasa M per 3 darab 512 berkuasa negatif 1 per N bahagi 81 berkuasa N per 2M. So dia suruh calculate. Alright, jom kita calculate sama-sama. Baik, first kita simplifykan dulu. Tak payah nak masukkan apa yang M dengan N tu. Salah satu cara lah. Kalau awak nak masukkan siap-siap pun tak jadi masalah. Okay, baik. So kita nak kita pilih lah mana-mana situasi. Kalau awak nak masukkan dulu siap-siap nilai M dengan nilai M pun boleh, ataupun awak nak permudahkan dulu kemudian masukkan nilai M dengan nilai M pun boleh. Okay, so saya pilih untuk nak permudahkan dulu. Okay, sama dengan, so kita tengok 64. So 64 kita tekan lah, start dengan base 2. So 2 topi 7 128. So kita kurangkan lagi 2 topi 6 64. So base 2 lah. So 2 berkuasa 6. So 2 berkuasa 6 dikuasakan dengan M per 3. Okay, kemudian darab. Okay, yang ni pula 512. So tekan 2 kuasa 7 128. 2 kuasa 8 256. 2 kuasa 9 512. So awak tekan 2 topi 9, awak akan dapat 512. So 2 topi 9 maksudnya 2 kuasa 9. 2 kuasa 9 berkuasa negatif 1 per N dibahagikan dengan, okey, 81. 81 kita cari, cubalah 2 topi 6 64. 2 topi 7 128. Alamak, dah terlebih. So bukan base 2. So try base 3 pula. 3 topi 3 27. 3 topi 4 81. So dekat sini kita boleh nampak lah ya, 3 topi 4 nilainya 81. So dia adalah 3 berkuasa 4. So kuasa dengan N per 2M. Ok, so apa yang kita boleh buat? Kita settlekan kuasa dikuasakan itu, operasinya darab. Ok, so kita akan dapat yang ni potong
1 yang dipotong jadi 2. So akan jadi 2 darab M adalah 2M. So 2 berkuasa 2M. Kemudian darab dengan yang ni tak ada nak dipotong. So atas darab atas je lah, 9 darab -1. So 2 kuasa -9 per N. Okay, kemudian bahagi dengan 2 ni boleh potong. Okay, 4 darab dengan 4 berkuasa 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 dikuasakan dengan N per 2M. So kalau kuasa bertemu dengan kuasa, kita operasi darab. So 4 darab dengan N per 2M. So 2 dekat bawah ni boleh dibahagikan dengan 4. So kita akan dapat yang ni 1, sini 2. So dia akan jadi 3 berkuasa 2N per M. Okey, sampai sini okey dah kan? Baik. Kemudian kita tengok base pula. Okey, ni base sama, yang ni base sama, operasi darab. So kalau operasi darab, dekat kuasa kita akan tambahkan. Okey, yang ni base tak sama, duduk diam-diam, tapi dia operasi bahagi. Okey, so kita akan buat 2 kuasa 2M tambah -9 per N bahagi dengan 3 kuasa 2N per M. Okey, kemudian yang ni yang tambah tolak ni kita boleh simplifykan siap-siap. So dia akan jadi tolak kan. So tolak 9 per N. Okay, sebab positif negatif, so jadi negatif. Okey, kemudian kita dah sampai sini dah. So 2M tolak 9 per N. So kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Yang 2N bahagi M pun tak boleh nak buat apa-apa dah. Then barulah kita boleh masukkan nilai M dengan N yang diberi. So M 2, N negatif 3. So masukkan je. So 2 darab dengan 2 tolak dengan 9 bahagi dengan negatif 3. Oh sorry. Okey, negatif 3. Kemudian bahagi dengan 3 kuasa 2 darab dengan negatif 3 bahagi dengan 2. Okey, kemudian kita selesaikan 2 kuasa 4. So 9 bahagi negatif 3, negatif 3. Negatif 3 darab negatif, positif. So positif 3. So bahagi dengan 3 kuasa 2 bahagi 2, 1. So darab dengan negatif 3, so negatif 3. Okey, tak habis lagi sebab kita ada sekejap, lagging. Okey, kita ada 2 kuasa 7. Yang ni saya tulis balik bahagi kat sini lah, bagi nampak. Bahagi dengan 3 kuasa negatif 3. So dia akan jadi 2 kuasa 7 bahagi dengan 1 per 3 kuasa 3. Okey, sebab kita apply kuasa negatif. Kuasa negatif dia akan jadi 1 per. Lagging lagi. So 2 kuasa 7 darab bahagi jadi darab lah. Kalau darab, pecahan ni akan terbalikkan kan, kalau kita darab. So dia akan jadi 3 kuasa 3 per 1. So per 1 tak payahlah tulis. Dan kita selesaikan. Soalan dia apa? Soalan dia, kita pergi balik kat soalan dia. Ya Allah. Soalan dia suruh calculate. Okay, so dia tak suruh express. Kalau express, awak tinggalkan jawapan dalam index form. Tapi ni dia suruh calculate. So awak kena dapatkan nilai dia lah, nombor bulat. Okay, so dekat sini base tak sama, kuasa pun tak sama. So apa yang awak boleh buat? Terus solve. So awak tekan lah 2 topi 7 darab dengan 3 topi 3. So awak akan dapat jawapan dia 3,456. Okay, bagus. So 3,456. Habis, tu dah jawapan dia.